Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua, anak-anak apa khabar? Sihat? Berjumpa lagi kita hari ini ya, hari Khamis. Okey, hari ini kita akan habiskan subtopik 1.2 di mana kita akan belajar bagaimana hadiria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, kita lihat. Apa maksud audiovisual Okey, audiovisual adalah penggunaan dua komponen iaitu komponen suara iaitu audio dan komponen gambar iaitu visual. Maka, audiovisual yang mengaplikasikan kombinasi antara deri pendengaran dengan deri penglihatan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian. Kita lihat dulu had deria penglihatan. Okey. Kita ada batas untuk melihat. Okey, had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Okey, kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma maupun objek yang terlalu jauh seperti planet mustari. Kita kena akui kelemahan kita sebagai manusia. Okey, had deria juga selain tu termasuklah ilusi optik dan titik buta. Kita pergi dulu kepada ilusi optik. Okey. Nak lihat dua garisan, satu garisan PQ, satu garisan RS. Yang manakah lebih panjang? Okey, jawab Okey, yang kedua. Ada titik X dan titik Y. Okey, tumpuk bulatan di tengah yang mana lebih besar? Adakah X ataupun Y? Okey, dan juga adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung Okey, di sini boleh anda lihat bagaimana fenomena ilusi optik itu berlaku. Okey, masing-masing dah ada jawapan masing-masing belum? Tentang pertanyaan cikgu ni adakah bulatannya sama besar atau lebih besar? Okey, dan yang ini adakah sisi segi empat itu lurus atau melengkung? Okey, di sini anda tengok adakah hujung garis PQ dan RS ada tandaan kan? Jadi di sini kita panggil gangguan lah. Okey, tanpa gangguan di sekitar garis lurus PQ dan RS, maka tiadalah ilusi optik berlaku Anda tengok di sini sebenarnya PQ dan RS adalah sama panjang kalau kita lihat semasa ada gangguan, PQ lebih panjang daripada RS tapi sebenarnya tidak. Kedua-duanya sama panjang. Maka apa dia ilusi optik? Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ia berlaku disebabkan oleh otak kita tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana terdapat gangguan di sekitar objek. Kita pergi kepada bintik buta. Okey. Anak-anak dah tahu kan bintik buta ni terletak dekat mana? Dekat mata. Ada kawasan bintik buta yang tak ada reseptor cahaya langsung. Dan dekat mata juga ada bintik kuning yang peka terhadap rangsangan cahaya. Tapi yang ni kita nak cerita tentang bintik buta. Mengapakah imej yang jatuh pada bintik buta tidak dapat dilihat? Okey, kita lazimnya tak sedar kehadiran bintik buta dalam mata kerana imej bagi objek yang sama tak mungkin jatuh pada kedua-dua bintik buta mata secara serentak. Tapi kita boleh buat aktiviti ni anak-anak lihat buku teks anak-anak. Pada rajah 1.22 kita nak mengkaji bintik buta. Apa arahannya? Pegang buku dengan tangan kanan dan luruskan tangan. Buat sekarang Okey, kemudian anak kena tutup mata kiri dan lihat kucing dalam rajah 1.22 dengan mata kanan anak-anak.
Okay, gerakkan buku itu secara perlahan-perlahan ke mata, menghampiri mata. Adakah burung itu hilang daripada penglihatan anda pada suatu kedudukan yang tertentu? Kenapa ini berlaku? Cuba buat aktiviti ni dan hantar jawapannya pada cikgu ya. Okey, kita lihat. Segala alat-alat ini adalah contoh alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Kita ada mikroskop cahaya, kita ada mikroskop imbasan elektron dan mesin ultrabunyi serta mesin sinar X. Okey, kita tak dapat lihat benda yang jauh, kita guna binokular. Kalau kita tak dapat lihat benda yang terlalu kecil, kita guna mikroskop. Okey, kalau kita tak nampak apa yang keadaan anak di dalam kandungan, kita guna mesin ultrabunyi dan juga kita ada masalah kesihatan dalaman, kita gunakan mesin sinar X. Okey, kita ada kelemahan dan alhamdulillah kita perlu mencari solution ataupun penyelesaian kepada kelemahan yang kita ada. Terus, kepada kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey, di sini kita ada rabun jauh, kita ada rabun dekat dan kita ada astigmatisme. Apa dia rabun jauh? Okey. Rabun jauh adalah di mana tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Objek dekat nampak jelas tapi objek jauh tak nampak dengan jelas. Okey, kerana imej difokuskan di hadapan retina. Di sini imej. Sepatutnya imejnya di retina tapi difokuskan ke depan. Kenapa boleh difokuskan di hadapan retina? Mungkin sebab kantang mata terlalu tebal atau berbola mata terlalu panjang. Berbola matanya panjang. Jadi kawasan terbentuknya imej di hadapan retina. Tapi anak-anak jangan risau ada dia punya cara membetulkannya iaitu menggunakan kanta cekung. Okey, beli cermin mata dan cermin mata tu kanta dia adalah kanta cekung. Di sini anda lihat letak je kanta cekung kat sini. So imej tadi terbentuk di retina. Seterusnya lihat pula rabun dekat. Apa dia rabun dekat Rabun dekat tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas tetapi objek jauh dia jelas. Kenapa objek dekat ni kabur? Sebab imej terbentuk di belakang retina. Kenapa imej terbentuk di belakang retina? Okey, kerana kantang mata terlalu nipis atau berbola mata terlalu pendek ni pendek tadi panjang kan. Untuk rabun jauh ni pendek. Untuk rabun dekat. Macam mana nak membetulkannya? Gunakan kanta cembung. Beli cermin mata. Kanta dia tu kanta cembung So di sinilah. Nampak imej bila guna kanta cembung. So dah terbentuk lah. Minta maaf. Kita kalau guna kanta cembung, imej akan terbentuk pada retina. Jadi jelaslah penglihatannya. Kita lihat pula astigmatisme. Apa dia kecacatan astigmatisme ni? Melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Okey, ini kerana permukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. Okey, kita uji anak-anak lihat ni garis ni. Adakah anak-anak dapat lihat semua garis dengan jelas? Kalau ya, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin ada yang kabur, ada yang jelas. Sebahagiannya anak-anak menghidapi astigmatisme. Okey, so jangan risau. Boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta silinder. Mari kita lihat had deria pendengaran. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Bila usia meningkat, julat frekuensi pendengaran menjadi semakin kecil. Kenapa? Kegenang telinganya menjadi semakin kurang kenyal dan untuk pengetahuan anak-anak,
Ini adalah julat frekuensi bagi manusia normal okey. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi julatnya berapa? 20 Hertz hingga 20,000 Hertz. Jika frekuensi tersebut berada lebih rendah di luar julat tersebut, lebih rendah daripada 20 ataupun lebih tinggi daripada 20,000 di luar julat lah. Okay, jadi kita tak boleh mengesan bunyi tersebut. Okey, ini adalah alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Okey, kita gunakan stetoskop untuk apa? Mendengar denyutan jantung dengan lebih jelaslah. Dan kita gunakan pembesar suara untuk menguatkan bunyi supaya boleh dengar daripada jauh. Okey, bagaimana pula dengan kecacatan pendengaran dan cara membetulkannya? Okey, kecacatan pendengaran berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Okey, kecacatan ini disebabkan kerosakan telinga akibat daripada jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan atau bunyi kuat yang berlarutan. Sebab tu anak-anak tidak digalakkan memakai headphone mahupun earphone dalam jangka masa yang terlalu lama ya. Okey, seterusnya kerosakan pada telinga luar dan telinga tengah mudah dibetulkan. Misalnya buat pembersihanlah benda asing yang tersumbat di dalam salur telinga. Okey, manakala gegendang telinga yang pecah dan kerosakan pada osikel pula boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat dan pembedahan ataupun pembedahan. Kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Koklea yang rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklea. Namun, saraf auditori yang rosak masih tidak dapat dibetulkan. Tak kiralah guna ubat atau pembedahan. Jadi inilah contoh kemajuan alat bantuan pendengaran. Kalau anda lihat, dulu besar kan? Kemudian saiznya semakin kecil, mudah dibawa ya. Okey, seterusnya. Bagaimana kita kena mensyukuri anugerah panca indera? Okey, kita kena elakkan gaya hidup yang tidak sihat. Okey, kerana gaya hidup yang tidak sihat boleh menjejaskan kepekaan organ deria kita. Dan kadang-kala kejayaan yang kita terima juga boleh menjejaskan kepekaan organ deria kita. Tapi kejayaan tu dah tak boleh elakkan. Namun ada dia punya cara-cara untuk melindunginya. Okey, yang ini. Tengok handphone dalam keadaan gelap. Ia boleh merosakkan mata anak-anak. Ya, jadi bila nak tengok handphone, tolong buka lampu. Pastikan cahaya cukup. Okey, seterusnya ini adalah contoh kerjaya yang berisiko tinggi yang bomba dia bermain dengan api lah. Lihat api yang mengarak, so cahaya direct ke mata. Dan juga di kawasan lapangan terbang, kawasan kapal terbang bunyi yang kuat So gunakan pekerja-pekerjanya menggunakan penutup telinga. Alhamdulillah, selesai tajuk subtopik 1.2. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Anak-anak boleh lihat grup WhatsApp. Cikgu ada tinggalkan sedikit soalan yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.